Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid Muallimah. Okey, pada hari ini kita akan belajar dengan topik yang baru iaitu Unit 8 Asid dan Alkali. Okey, pada hari ini kita akan menguji bahan berasid, beralkali dan neutral dengan menggunakan kertas litmus. Okey, mari kita mulakan. Jadi apa yang kita akan belajar pada hari ini anak-anak murid? Okey, pada hari ini kita akan menguji bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari segi perubahan warna kertas litmus dengan menjalankan penyiasatan. Okey, baiklah anak-anak murid. Pernahkah kamu mengalami situasi seperti ini? Mesti semua pernah kan? Okey. Pada pemerhatian kamu, mengapakah reaksi muka kanak-kanak ini berubah apabila merasai buah lemon? Ya, betul. Ini kerana buah lemon ini berasa masam. Tahukah kamu di sekeliling kita ini terdapat pelbagai bahan yang bersifat asid, alkali dan neutral. Tapi bagaimana kita nak mengenali sifat-sifat bahan ini? Okey, jom. Baiklah, sifat bahan-bahan boleh diuji dengan menggunakan kertas litmus. Kertas litmus ni apa ya? Pernah dengar tak? Okey, baiklah. Kertas litmus ni ialah sejenis penunjuk yang akan berubah warna apabila diuji. Okey, yang kamu lihat gambar sebelah kanan kamu ini ialah kertas litmus. Terdapat dua jenis kertas litmus iaitu kertas litmus warna merah dan kertas litmus warna biru. Jadi kertas litmus inilah yang kita gunakan untuk menguji sama ada bahan tersebut bersifat asid, alkali ataupun neutral. Okey, baiklah. Yang pertama kita akan menguji bahan yang bersifat asid. Okey, sekarang ni kita nak tahu apakah perubahan warna yang berlaku pada kertas litmus apabila kertas litmus ini kita letakkan dalam bahan yang berasid. Okey, sebagai contoh yang pertama, kita letakkan kertas litmus biru. Okey, sekarang ni dalam picagari ni, dalam bekas ini terdapat bahan yang bersifat kita tak tahu lagi. Jadi, oleh sebab itu kita akan ambil kertas litmus biru dan kita letakkan untuk kita tengok sama ada kertas litmus biru ini akan mengalami perubahan warna ataupun tidak. Okey, murid-murid, baiklah. Setelah dicelup dengan bahan ini, cecair ini, kertas litmus biru ini berubah warna kepada merah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya bahan ini bersifat asid. Okey, bermaksud bahan yang bersifat asid ini akan menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah. Okey, tadi kita dah cuba dengan kertas litmus biru. Sekarang ni bagaimana pula dengan kertas litmus merah? Cuba kamu ramalkan. Dapatkah kamu agakkan? Agak. Kalau kita letak kertas litmus merah kepada bahan ini, adakah berlaku perubahan warna ataupun tidak? Okey, baiklah, seperti yang kamu lihat di sini. Okey, apabila bahan yang berasid ini diuji, kertas litmus biru tadi akan berubah warna kepada merah. Okey, itu untuk kertas litmus biru. Bagaimana pula dengan kertas litmus merah? Okey, untuk kertas litmus merah tiada perubahan warna.
Okey, jadi kamu dapat simpulkan di sini kertas untuk bahan yang berasid, ia hanya akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Jadi semestinya kertas litmus yang berwarna merah tidak akan mengalami sebarang perubahan warna. Okey, ini adalah contoh bahan-bahan yang bersifat asid. Seperti apa? Contoh pertama cuka, yang kedua kentang dan yang ketiga ialah tomato. Jadi ini antara contoh-contoh bahan yang bersifat asid. Baiklah, tadi kita dah belajar untuk menguji bahan yang bersifat asid. Bagaimana pula dengan bahan yang beralkali? Okey. Apakah perubahan warna yang berlaku pada kertas litmus apabila diletakkan dalam bahan yang beralkali? Okey, kamu agak-agak apa perubahan yang berlaku? Okay, contohnya kita mulakan dengan kertas litmus merah. Pada pendapat kamu, adakah kertas litmus merah ini akan berubah warna ataupun tidak? Okey, untuk kertas litmus merah ini dia akan berubah warna menjadi biru. Okey, maksudnya bila kertas litmus merah berubah menjadi biru, bahan ini bersifat alkali. Okey, ini kertas litmus merah. Okey, sekarang ni cuba kamu ramalkan. Apakah perubahan yang berlaku pada kertas litmus biru pula? Apabila kertas litmus biru diletakkan dalam bahan yang beralkali ni, adakah berlaku perubahan warna ataupun tiada perubahan warna yang berlaku? Okey, tadi kita dah tengok kan, kalau kita uji bahan yang beralkali, kertas litmus merah akan berubah warna kepada biru. Okey, jadi bagaimana pula dengan kertas litmus biru? Okey, kalau kamu lihat di sini, pemerhatian dia ialah kertas litmus biru tiada perubahan warna. Semestinya lah bila bahan yang beralkali, kertas litmus merah bertukar menjadi biru. Jadi, bila kita letakkan kertas litmus biru pula, maka tiadalah perubahan warna. Okey, jadi kamu kena ingat macam tadi, bahan yang berasid mestilah berubah warna menjadi merah. Dan bahan yang beralkali mestilah berubah warna akhirnya menjadi biru. Senang kan untuk ingat? Okey, apakah contoh bahan-bahan yang beralkali ni? Okey, contohnya yang pertama shampoo, yang kedua ubat gigi dan yang ketiga terung. Okey, ada lagi berbagai-bagai bahan yang lain yang bersifat alkali. Okey, nanti kamu akan buat uji kaji. Okey, kita dah lihat untuk bahan yang berasid dan juga bahan yang beralkali. Okey, bagaimana pula dengan bahan yang neutral, Mu'alimah? Okey, ini pun kita nak kena uji juga. Okey, pada ramalan kamu, apakah perubahan warna yang berlaku pada kertas litmus biru apabila kertas litmus biru ni diletakkan dalam bahan yang neutral? Okey, bila kita dah letakkan kertas litmus biru, okey, kita cuba pula dengan kertas litmus merah. Apa pendapat kamu? Apakah perubahan warna yang berlaku pula pada kertas litmus merah apabila kita letakkan dalam bahan yang neutral? Okey, kalau kita imbas kembali tadi, bila bahan yang berasid mestilah akhirnya berubah dengan warna merah. Dan bila bahan yang beralkali akhirnya akan berubah menjadi warna biru. Okey, kita ada dua je kertas litmus, iaitu berwarna merah dan biru. Okey, kalau merah berasid, biru alkali, bagaimana pula dengan neutral?
Baiklah anak-anak murid semua, untuk bahan neutral, apabila bahan neutral ini diuji, tiada perubahan yang berlaku pada kedua-dua kertas litmus. Maksudnya, bila kamu uji dengan kertas litmus biru, kamu tidak akan nampak sebarang perubahan warna. Maksudnya kertas litmus biru, dia akan tetap menjadi biru. Okey. Bila kamu uji pula dengan kertas litmus merah, juga tiada perubahan warna. Maksudnya, bila kamu letakkan kertas litmus merah ke dalam bahan yang neutral, ia tetap juga berwarna merah. Jadi, ini menunjukkan bahawa bahan itu bersifat neutral. Okey, jadi senang kan nak ingat? Kalau bahan berasid, akhirnya bertukar menjadi merah. Kalau bahan itu beralkali, akhirnya akan bertukar menjadi biru. Tapi kalau untuk bahan yang neutral, maksudnya tiada perubahan warna pada kedua-dua kertas litmus. Merah tetap menjadi merah dan biru tetap menjadi biru. Jadi apakah contoh-contoh bahan yang bersifat neutral ini? Okey, contohnya pertama garam, minyak masak dan juga susu. Okey. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua anak-anak murid yang sudi menonton video ini. Semoga video ini memberi manfaat. Okey, jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan share kepada rakan-rakan kamu yang lain. Terima kasih. Bye-bye. Hingga berjumpa lagi untuk video akan datang.